Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan kembali dalam pendidikan kesenian. Kita akan belajar satu topik iaitu dalam unit 8 iaitu renjisan dan percikan. Objektif pembelajarannya adalah pada akhir PDPR murid dapat mengetahui bahasa seni visual, jalinan, warna, harmoni dan kontra dan kaitkan dengan karya. Membuat teknik renjisan dan percikan dengan media yang lain bagi mendapatkan hasil yang menarik. Okay. Kita pergi kepada maksud renjisan dan percikan. Apa itu renjisan dan percikan? Iaitu satu teknik memindahkan warna dari satu alat ke suatu permukaan untuk menghasilkan corak. Menghasilkan gambar, menghasilkan corak. Satu teknik memindahkan warna. Maksudnya warna, kita gunakan warna, color air tu nak memindahkan warna dari suatu alat ke suatu permukaan. Kita boleh lihat contohnya lepas ni. Okay, ini merupakan contoh renjisan dan percikan. Iaitu satu teknik yang digunakan. Kita boleh gunakan teknik ini dengan menggunakan berus gigi ataupun berus cat tu untuk menghasilkan karya ini. Okay, bahasa seni visual yang terdapat dalam karya renjisan dan percikan adalah jalinan. Untuk nak menghasilkan jalinan ni adalah corak. Untuk menghasilkan jalinan yang halus, kita memerlukan berus yang halus. Perlu menghasilkan percikan yang halus, kita perlu menggunakan alat yang halus untuk menghasilkan jalinan yang halus. Kalau nak menghasilkan jalinan yang kasar, kita boleh menggunakan jari. Maksudnya kita menggunakan jari kita sendiri, celup kat color warna, lepas tu kita percikkan. Maksudnya hasilnya lebih kasar. Seterusnya kita boleh pergi kepada warna. Maksudnya warna. Warna ni kita boleh nak menghasilkan warna yang menarik dalam renjisan dan percikan ni, kita perlu memilih warna-warna yang kontra. Apa maksud kontra? Kontra maksudnya warnanya satu adalah warna terang, satu adalah warna gelap, ataupun kita gunakan warna-warna yang menarik. Jangan gunakan warna yang sama sebab nanti hasilnya kita tak nampak harmoni dalam hasil itu. Kontra ni adalah warna yang berbeza. Contohnya kita ambil warna biru, lepas tu dengan warna oranye. Warna yang kontra. Supaya warna karya tu lebih nampak, lebih menonjol. Kesan renjisan dan percikan dapat dilihat hasil daripada kedudukan atau jarak. Maksudnya untuk nak menghasilkan renjisan dan percikan yang baik, kedudukan atau jarak tu perlu. Contohnya, kita nak, ini berus, sekejap Ini berus. Dia maksudnya bila kedudukannya lebih jauh, lebih tinggi, berus tu lebih tinggi, percikan tu akan dapat lebih besar. Betul tak? Kalau kita punya berus tu rendah, dekat dengan permukaan kertas, percikan tu akan dapat lebih kecil. Seterusnya, kekuatan daya.
Kalau kita ketuk dengan lebih kuat, percikan tu akan dapat lebih besar. Kalau kita ketuk perlahan, percikan tu akan dapat kecil. Selepas itu, jenis alat. Kalau kita menggunakan peralatan tu, kita gunakan jari saja, percikan tu akan dapat percikan yang besar, kasar. Kalau kita menggunakan berus ataupun berus gigi, percikan tu akan dapat menghasilkan jalinan yang halus. Seterusnya, bahan yang digunakan. Maksudnya bahan tu dari segi color warna. Color warna, kalau kita gunakan color warna yang pekat, kita tak letak air sangat, percikan tu pun dia akan kecil. Kalau kita gunakan color warna yang cair, percikan tu akan lebih besar dan terang. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selepas ini, cikgu akan bagi awak kuis dan awak cuba untuk jawab. Terima kasih.